Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan rahmatnya dapat kita bersama pada pagi ini, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia ini, khususnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan keberkatan ini. Ya, dan lebih-lebih lagi kita berada dalam 10 malam terakhir daripada Ramadan, yang mana pada malam-malam yang 10 terakhir ini adalah malam-malam yang penting, yang mana malam-malam yang dijanjikan dengan kelebihan. Antaranya ialah kelebihan yaitu kelebihan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah SWT pada tahun ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar, insyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah, insyaAllah kita akan menyambung kembali pengajian kita berkenaan dengan Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah, yang mana kita dah setuju, iaitu kita akan bicara tentang perkara yang berkaitan dengan ibadah puasa. Okey. Jadi yang lalu kita dah melihat berkenaan dengan memberi jamuan, iaitu 357, iaitu memberi jamuan kepada orang yang berpuasa. Kalau tuan-tuan, contohnya dalam hidup kita ni kadang-kadang kita dapat berlaku, contoh kan banyak. Kadang-kadang orang ni Masjidullah ni bagi masjid, kasih ni, kasih orang ni, kasih banyak. Kena simpan kat rumah dia kan. Kita kalau ada bawa tu bagilah pada orang yang berpuasa. Kalau tuan-tuan tengok orang Bangladesh, orang Pakistan yang jaga kapet tu ada, bagi dia. Kan orang kita ni mungkin dia tak pandang sangat dah dia macam tu kan. Kita bagi, kita raihkan. Kalau boleh jangan ada pembaziran lah. Itu benda-benda mudah, jangan disimpan aja sampai benda tu kita buang aja kan. Sedangkan benda tu boleh dijadikan sebagai alat untuk kita meraih lebih banyak lagi fadilat, lebih banyak lagi rahmat Allah SWT kepada kita. Kadang-kadang benda macam tu pun nampak kecil tu, tapi kan sikap kita tu suka simpan tu, kan. Jadi kita bagilah. Yang sisa minyak juga nampak orang, tak apa kita bagi. Jadi masalah kan, itu apatah lagi barang-barang yang kita dapat, yang kita punya, ada yang lebih baik. Orang kata yang masih elok, lagilah kita dituntut untuk kita memanjangkan lagi dengan sedekah dan sebagainya, dan kepada mereka-mereka yang berpuasa. Sebab ganjarannya cakap sangat besar yang saya sebut sebelum ni. Man fattara sha'iman, siapa yang bagi makan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi wa yarahu annahu la yanqus. Mereka ni dia akan dapat pahala orang yang berpuasa itu tadi. Dia dah tentu puasa, dia dapat lagi pahala orang yang berpuasa. Jadi bayangkan kalau orang yang berpuasa tu orang alim. Orang tu dia daripada pagi duduk mengaji, dia baca kitab, berzikir kepada Allah, sembahyang berjemaah. Berapa banyak pahala dia dapat tu. Banyak lagi kan dia ambil pahala orang berpuasa tu dia dapat. Dia kata bukan kata ambil ni langsung kat dia dah hilang, tak. Maksudnya dia dapat pahala orang tu. Maknanya seolah-olah dia pun berpuasa macam tu juga. Dia dapat lagi tuan-tuan. Jadi la yanqus, Nabi SAW kata tidak tertolak walau sedikit pun min ajri shaim syai'an, daripada pahala orang yang berpuasa tu, walaupun sedikit dia takkan berkurang. Maknanya pahala dia banyak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah sebut di dalam satu hadis Nabi SAW, kullu amali bani Adam lahu asyarah ila sab'i mi'ati dhifin, iaitu setiap pahala ibadah kita ni Allah Ta'ala akan gandakan 10 hingga ke 700 kali. Illa saum, melainkan puasa tu saja. Puasa tu fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya puasa tu untukku dan aku akan mengganjarinya. Aku sendiri akan balas dia. Maknanya paling kecil tu yang ibadah yang kita buat tu macam solat, zakat dan sebagainya tu 10 hingga ke 700. Tetapi puasa ni dia ada ibadah, ada pun pahala yang istimewa daripada Allah SWT kepada orang-orang yang berpuasa. Kerana orang yang berpuasa ni dia meninggalkan makan dan minum kerana Allah. Sebab itu kata orang tu, kalau kita tak boleh puasa sekalipun, terbatal misalnya. Terbatal. Maklumlah, kadang-kadang kita ni kita ni manusia.
Kena kita tak? Ada nafsu, ada apa segala-galanya. Kita nak kata sempurna, tidak kan? Jadi pada waktu kadang-kadang berlaku lah benda-benda yang tak sepatutnya. Tetapi itu tidak ia menghalalkan untuk kita ia tidak berpuasa. Maknanya walaupun kita ni batal, tapi tetap kena macam orang puasa juga. Tetap, sebab kita meninggalkan makan dan minum ni kerana Allah. Dalam bulan Ramadan tu tinggal lagi kita ni kalah kat satu je, contohlah kalah kat nafsu contoh. Ataupun kita ni dah terlampau haus, kita dah terlampau lapar, kita makan sedikit. Tapi itu tak bermakna kita boleh buka terus kan, buat macam tak puasa dan sebagainya. Itu pun menuntut kita supaya berpuasa. Sebab berdasarkan kepada firman Allah SWT, faman syahida minkum asyhara falyasum. Siapa yang nampak ataupun berada dalam bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Maknanya walaupun kita ni batal puasa, tapi tetap kena berpuasa juga. Tetap kena berpuasa. Walaupun puasa syariah tu tadi tak dapat kita buat, berdasarkan dengan apa, tetapi tetap kena berpuasa. Jadi bukan lesen tu. Sebab kita ni tinggalkan makan minum tu kerana Allah. Tu kita kena ingat selalu. Aku tak makan tak minum ni kerana Allah. Bukan sebab tu kan. Maknanya kita buat tu kerana Allah. Jadi maknanya kalau terbatal pun tetap kena puasa juga. Tetap kena puasa. Tinggal lagi kita rasa rugilah puasa tu tadi tak dapat pahala, macam kata ganjaran yang besar kan. Tetapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allah minta ampun. Minta ampun kepada Allah. Macam itulah. Banyak orang jumpa pun saya cakap macam itulah kaedah dia. Minta ampun kepada Allah. Tapi Ustaz macam mana saya rasa dah menyesal. Contohnya dah batal daripada pagi tadi, pukul 9 pagi dah batal. Betul kan? Pukul 10 pagi dah batal. Macam mana tu, rasa macam kalau kalian puasa juga sia-sia lah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni Maha melihat. Maha melihat tuan-tuan. Kalau tuan berpuasa pun, tuan buat batal tadi, aku tak sengaja. Aku batal, aku ni aku gagal mengawal nafsu dan sebagainya, maka aku puasa juga kerana Allah SWT. Jadi itu satu barakah lain pula. Allah Ta'ala ni Maha mengetahui. Allah Ta'ala ni tak pernah zalim tuan-tuan apa yang tuan-tuan buat ni, Allah Ta'ala ni Maha melihat. Jadi insyaAllah pada hari ini kita lihat lagi, iaitu tajuk berkenaan dengan puasa ni juga, iaitu doa pada malam Lailatul Qadar. Kita lihat ini mungkin kuliah kita yang apalah sebelum kita berhenti raya kan. Sebelum kita raya ni, okey. Jadi doa pada malam Lailatul Qadar. Pertama nak tahu apa itu Lailatul Qadar. Tuan-tuan ni dah selalu dengar cerita dah ni. Lailatul Qadar ni apa, dah maklum Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Bukan tuan-tuan saja tanya, orang Arab pun tanya. Orang Arab pun tanya tuan-tuan. Sebab itu dia kata wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Biasanya dalam Quran wa ma adraka tu biasanya itu soal tu. Satu pertanyaan, wa ma adraka. Bukan soal tu manusia soal. Memang manusia ni dah ada soalan dah dalam diri dia. Tapi Allah Ta'ala tanya lagi, kamu tahu tak apa benda tu? Allah Ta'ala tanya lagi tuan-tuan. Wa ma adraka. Kamu tahu wa ma adraka. Wa ma adraka ni maksudnya kamu tahu tak boleh? Kamu tahu tak? Wa ma adraka. Ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka ni banyak tak dalam Quran? Banyak tuan-tuan. Kalimah wa ma adraka ni banyak. Mana tuan-tuan jumpa? Ada. Mal qari'ah, wa mal qari'ah. Al-qari'ah, apa tu al-qari'ah? Allah tanya boleh kepada kita tuan-tuan Allah tanya balik. Kamu tahu ke al-qari'ah tu apa? Tahu. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka tadi tu, wa ma adraka Lailatul Qadar. Nampak? Allah nak soal balik kepada kita. Tu dia. Lagi mana lagi tuan-tuan dengar? Iaitu wa ma adraka ma hiya. Tu ada kan? Iaitu wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka
Kamu tahu tak hiyah tu apa? Ya, kamu tahu ke hiyah tu apa? Kan? Itu maknanya Allah Ta'ala tanya kepada kita. Jadi maknanya dalam Quran ni, ya, dah ada banyak dah soalan-soalan macam tu. Ya, kita kena tu. Ama adraka tu, ya. Dia kalau kita tengok tu cara tulisan dia, tu ama adraka, ya. Tu. Adraka. Ma tu, ma ni lain, ya. Ma tu apakah? Wa ma adraka. Adraka ni kau tahu, kau fikir tak apa tu dia? Adraka tu fikir tak kamu? Itu sebab orang Arab, orang panggil suratul idrak. Orang Arab ni dia ada satu benda ni, iaitu suratul idrak. Dikatakan daraka ni ialah daya fikir yang tajam. Orang Arab ni Allah Ta'ala kurniakan dia ni sejenis, ya, manusia yang mempunyai otak yang cukup kuat. Dan sebab tu orang Nabi SAW ni dia boleh menghafaz sekali lalu yang tuan dia boleh ingat. Sebab tu orang Arab ni tidak ada amalan mencatat dalam orang Arab ni. Melainkan catatan ni banyak terdapat orang yang luar Arab yang mencatat. Orang Arab ni jarang mencatat. Orang Arab ni dia jarang mencatat sebab Allah Ta'ala jadikan dia tuan pemalas. Dia kata tu orang Arab tu, orang putih tu tengok, dia kata orang Barat tu dia tulis buku, jurnal, diary tu. Orang Arab pun ada pemalas. Orang kita, orang Islam ni bukan pemalas, dia otak dia telinga. Ya, otak dia telinga macam tuan-tuan dia tengok dah. Dalam yang cantik ni pun 3 orang ni. Yang lain tu bukan pemalas, telinga. Itu maknanya Melayu telinga. Kan? Maknanya siapa kata Melayu pemalas tu dia silap tu. Kan? Maknanya Melayu ni telinga sebenarnya. Ya, otak dia tajam. Ya, jadi maknanya macam tu yang orang pun sama. Ya, sebab tu Jibril ni baca sekejap je. Ya, baca sekejap je tuan-tuan. Ya, tapi dia boleh ingat. Nabi SAW boleh ingat. Nabi bawa dalam sembahyang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ni ayat pernah dengar ni tuan. Kalau kita ni pernah baca Quran. Orang sahabat-sahabat ni, ya, Quran tak ada macam zaman-zaman kita sekarang. Quran ni tu Nabi dapat dan lagi kan, dan lagi nak sembahyang dan lagi kan datang Jibril. Bagikan Nabi bawa dalam solat. Jadi kan Nabi bawa dalam solat tentang. Jadi depa ni duk dengar. Ni bukan sekadar tu, mereka dengar pula Nabi baca ni dulu sebelum baca ni. Macam mana dia susun tu tuan-tuan? Macam mana orang Arab tu dia boleh susun tu, mana surah dulu, mana surah dulu, mana surah dulu, mana ayat dulu. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah tu, mana dia tahu ayat pertama turun ni, kedua ni, macam mana dia boleh ingat tu. Tu hebat tu. Satu benda yang ajaib tu tuan-tuan kan. Kalau tengok tu boleh dalam keajaiban dunia. Ya, macam mana dia boleh susun tu tuan-tuan kan? Jadi maknanya handal. Sebenarnya daripada Quran tu aja orang tengok aja. Kalau orang hayati sejarah dia pun orang dah tahu itu bukan manusia dia. Ya, jadi maknanya memang kelebihan. Jadi wama adraka ni punya satu soalan. Ya, satu soalan kepada Allah SWT, daripada Allah SWT kepada kita ni. Ma tu apa? Lepas ma tu apakah? Ma tu apakah? Lailatul Qadar. Apakah hiyah? Apakah al-qari'ah? Itu Allah Ta'ala bagi tahu. Maka lepas tu pasti ada jawapan. Ya, biasanya macam tu. Biasanya lepas tu mesti ada jawapan. Ya, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Iaitu al-qari'ah itu ialah hari di mana kamu akan melihat manusia ni yang keluar seperti kalkatu. Kalkatu keluar masa hujan tu kan, keluar malam-malam tu macam tu bawa kereta kan, makan kalkatu. Macam tu lah manusia besok. Ini al-qari'ah. Macam mana keluar daripada kuburan dia. Ya, keluar daripada kubur macam tu lah. Ya, jadi maknanya Allah Ta'ala bagi dia. Ya, itu yang seterusnya. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Ada pun orang yang ringan amalan baiknya. Amalan baik dia ringan. Ringan daripada amalan kejahatan dia. Maksudnya amalan jahat dia lagi banyak. Ya, amalan jahat dia lagi banyak tuan-tuan. Macam mana tu? Ya, fa ummuhu hawiyah, Allah Ta'ala kata. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Kamu tahu tak apa tu mahiyah tu? Tahu.
Orang pun tak tahu kan, orang pun tak tahu. Ya, maka Allah Taala bagi tahu narun hamiyah. Neraka, api. Ya, api yang kamu tahu tak apa benda mahiyah tu? Maka Allah kata orang yang ringan amalan baiknya akan dapat anugerah hawiyah. Lalu orang pun tanya, apa hawiyah tu? Kamu tahu ke hawiyah apa yang kusyuk sangat tu? Tahu ke? Hawiyah tu ialah api. Ialah api yang marak, yang membakar tu. Maknanya orang yang ringan amalan baiknya, itulah anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Itu dia yang Allah Ta'ala bagi tahu. Jadi macam itulah ceritanya. Jadi Lailatul Qadar pun sama juga. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, Tuhan sebut bagi tahu jawapannya. Kamu tahu Lailatul Qadar tu apa? Lailatul Qadar tu ialah kamu dapat anugerah, iaitu ibadah seperti 1000 bulan. 1000 bulan. Seolah-olah 83 tahun. Ya, banyak ke sikit? Banyak tu. Alah 1000 biasa lah tu Ustaz. Tak ada dapat 10,000 ke? 10,000 tahun ke tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ya, ulama tafsir kat sana dia pun cakap bila Allah Ta'ala gunakan 1000 tu bukan maksudnya mesti 1000. Maksudnya jumlah yang banyak kita tak boleh bilang. Pada orang Arab tu dia tak boleh. 1000 ni pada dia cukup banyak. Contohnya tuan-tuan pernah dengar kan dalam cerita Abu Nawas, cerita dongeng 1001 malam. Cerita 1001 malam. Tapi ceritanya kadang lebih pada 1000 kan. Tapi pasal apa tuan-tuan? Dia cerita je kan. Ya 1000 tahun. Ya, walaupun hidup 1000 tahun. Ada ke orang hidup 1000 tahun? Tak ada. Tapi nak bagi tahu kan, cuma 1000 tahun tu contohnya banyak, tak dapat dicapai. Macam tu juga bila Allah Ta'ala gunakan 1000 ni, maknanya memang susah lah. Mana ke manusia nak amal banyak tu kan? Susah orang nak beramal banyak tu tuan-tuan. Kalau kita tengok umur kita pun dapat hidayah ni, umur berapa dapat hidayah ni? Ya, kalau kita ni dapat hidayah biasanya umur 40, ya 45, umur 50, macam tu lah. Ya, jadi biasa dapat hidayah ni macam ni. Masa tu lah baru nak solat, masa tu lah baru nak jaga puasa, masa tu lah nak itu, nak ini dan sebagainya. Kalau tidak dulu tuan-tuan, kita bujang-bujang dulu pun, puasa pun kita bukan puasa macam mana sekarang ni. Kan? Kita banyak mengeluh dan sebagainya, bukan dekat masjid macam mana. Ya, kita dulu pun tak ada dekat masjid. Jadi maknanya kata-kata orang ni dapat hidayah ni biasanya umur dah 40 ke atas. Ya, biasanya umur dah 40 ke atas. Umur 40 ke atas dia pula tuan-tuan kan, dia ibadah pula tak ada terus konsisten terus habis, tak ada. Kan? Dia sentiasa menambah ilmu dia. Dia mula dia amal sikit-sikit, dapatkan ustaz mengajar, dia tambah lagi, dia tambah lagi, dia tambah lagi. Ya, lama-lama sempurna ni bila tuan-tuan? Mungkin 10 tahun lepas tu. Ya, mungkin 15 tahun lepas tu. Kan? Jadi macam tu. Sebab tu orang Arab ni dia suka ambil orang yang tua-tua. Sebab pada dia orang tua ni dah ada satu sampai tahap dia mantap. Dia punya ilmu dia mantap. Orang muda ni macam mana handal ilmu dia tak ada mantap mana pun. Pada dia lah. Sebab tu lah kalau tuan-tuan tengok orang Arab ni, kalau tuan-tuan tengok pemimpin-pemimpin orang jaga ambil muda-muda. Walaupun ada orang muda. Pada zaman Nabi dulu pun banyak orang muda juga. Nabi sendiri pun umur muda. Kan? Abu Umar Al-Khattab pun muda, Abu Bakar ketika tu muda. Tapi kenapa ambil saudara mara Nabi, bapa-bapa saudara Nabi, semua yang tua-tua. Ya, Abdul Muttalib, ya, Abu Talib, ya, Abu Sufyan. Jadi kenapa ambil yang tua-tua macam ni? Sebab memang orang Arab ni dia suka meraihkan orang tua. Kita ni raihkan orang muda ni pasal kita ada agenda. Orang muda ni mudah diperkotak-katikkan, mudah diakal-akalkan pula. Mana-mana masjid pun tuan-tuan cuba tengok. Kita tukar, kita nak imam-imam ni semua imam-imam muda belakang. Kalau letaklah imam muda tuan-tuan, confirm wirid semua tak panjang, betul tak? Confirm punya tuan-tuan betul. Tuan-tuan, mana-mana pergi pun lah. Ya, dia tak tahu buat macam mana. Kadang-kadang baca witir tu, ya, amalan Rasul tak baca. Demi Allah kata tuan-tuan, orang muda-muda tak nak tu.
Yang saya ni dah tak berapa muda ni aku baca lagi. Kan orang kata ustaz je lah, banyaknya orang muda ni ustaz masih baca lagi. Apa rahsia tu ustaz tu? Apa rahsia dia? Guru saya Ustaz Hashim apa semua tu, kita masih baca lagi lah. Kan baca lagi tuan. Yang lama-lama ni tak mau, yang baru-baru ni tak mau baca. Padahal kudrat dia kuat. Lagi muda daripada saya. Suara dia lagi lantang daripada saya. Tenaga dia, kegairahan dia lagi besar, tapi kenapa dia tak boleh baca? Tak mau baca. Jadi sebab ada agenda. Yang sebab orang-orang semua tahu orang muda ni dia lemah kat situ. Kan? Dari segi nak mengamal ni dia susah. Nanti dia orang besok umur dah 45, 50 besok baru terkedek-kedek. Masa tu lah baru besok teringat-ingat dan nak beramal dan sebagainya. Yang lepas sembahyang kita baca surah ni. Ya, pada dia tu tak ada apa-apa sebab dia kuat lagi. Besok dia dah ada gaun, kaki pinggang, dah sengit soda, dah ada ni, dah lemah tenaga batin, semua dah ada. Besok mula ada satu surah dia baca. Betul tak? Satu surah dia baca berdinding lah, apalah semua. Betul. Sebab tu tengah kuat, bukan takkan dibaca kan. Dah duduk steady, apa nak baca kan? Apa nak baca ni? Biasanya orang yang dah kena sakit ni, dah mulalah itu lemah, ni lemah, mulalah beramal sikit. Ya, Allahu Ahad, dah kalau sihir baru baca. Kan? Dah kena penyakit tu baru baca. Jadi itu biasa. Ya, jadi tuan-tuan kena tu. Ya, kena tahu. Saya pernah ni yang baru ni, saya 3 hari ni pergi Gajah ni. Gajah. Boleh tu sampai tak larat nak ambil surat. Kan? Tak larat nak ambil surat. Ya, nak pergi Gajah, pergi apa semua. Kan? Jadi ya, orang dah buang rahim. Saya katakan orang buang rahim ni umur dah 40, orang 50. Rupa yang budak sekolah dah buang rahim. Budak sekolah. Kanser rahim belakang kanan, doktor kata ada macam dah kena buang lah patutnya tu. Lepas tu dah buang dah tu, ada pula belah kiri pula nak buang lagi. Kan? Kemudian dah buang lagi, kemudian pula dalam ginjal dia, dalam apa ni dia punya buah pinggang dia ada batu lagi. Ada batu lah. Macam mana tu doktor kata, sampai doktor kata ustaz, kata bapak dia dah cakap dengan saya, sampai baru doktor terkejut. Doktor kata kenapa you muda sangat, penyakit you ni apa ni memang luar biasa, memang susah nak kata apa. Budak muda lagi tuan-tuan. Yang muda lagi dah kata. Yang jadi memanglah malam tu kita rawat dia, memanglah mak bapak dia sendiri tengok. Ya, mak bapak, depan mak bapak dia memang ada gangguan. Kan? Sampai anak dia tu boleh duduk balik, boleh macam boleh jadi orang lain lah. Ya, boleh jadi orang lain. Nak daga tu. Nak daga tu tuan-tuan. Ya, maknanya selama bawah sebesar. Ya Allah ustaz, dah buang tu ustaz. Kalau tahu dapat jumpa ustaz awal-awal tu, tak payah buang anak saya punya rahim tu. Ini dah buang ni, kesian kasih mak ayah ni. Tak boleh kata apa tuan-tuan. Tapi itulah kata orang muda ni kadang-kadang tak nak beramal. Akhirnya saya cakap kata, saya ni boleh tolong aja. Lebih pada kamu tu ialah kamu kena beramal sendiri. Saya bagi wiridnya, kamu beramal sendiri. Alhamdulillah. Ya, sehari 2 ni kita tengok dia kata rajin anak dia ibadah, rajin anak dia solat, rajin anak dia puasa, zikir sikit lepas sembahyang. Tengok dah sakit baru kita nak beramal. Nak beramal. Biasanya macam tu. Bila sihat ni tak apalah, apa mana apa, tak ada apa-apa tu. Ya, kita mentam kali kambing datang semua. Mana ada patah jumpa yo dan ni. Anda cakap tu. Kan? Kita cuba lah nampak makanan tu walaupun sedap macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Bacalah itu. Kan? Mana ada benda-benda yang bisa ke, benda-benda yang bahaya dalam makanan tu tadi, Allah Taala jaga supaya jangan kita sakit. Ya, jangan kita sakit. Bacalah. Tak semestinya baca bismillahirrahmanirrahim itu untuk santau. Kita dah fikir tu, asal dengar je bismillahirrahmanirrahim. Kenapa baca macam tu? Takutlah dia racun kau. Aduh kan? Kita takut racun. Maksudnya takut ada benda yang alah dengan badan kita ni. Tak semestinya racun. Kadang-kadang tuan-tuan ni, kita punya badan kita tak sama. Setiap orang, Nabi kata kamu diciptakan seperti galian. Ada orang diciptakan penuh sifat-sifat emas dalam badan dia. Ada badan dia seperti timah, ada badan seperti kupra. Kan? Dia ada match tuan-tuan.
Dia ada benda makan-makan yang dia boleh match tau. Ada makan dia tak boleh match tuan-tuan. Kalau kena dia jadi macam benda-benda kita pun belajar sains macam mana kan. Benda-benda ni kalau jumpa ada yang tak boleh jumpa kan, dia jadi karat, ada jumpa dia jadi macam-macam. Jadi itulah maksudnya Nabi SAW pun tahu. Sebab tu dalam beramal ni pun ada orang dia boleh beramal, dia rasi dengan amalan macam tu. Ada orang dia tak rasi dengan amalan-amalan macam tu. Dia tengok. Yalah, sebab tu lah kita kena tengok. Dia tuan-tuan makan ubat macam doktor ni, dia bagi ubat sama je. Dia tak ada kaji dulu tuan-tuan lah. Dia ambil tuan punya tisu, dia tengok, oh you punya badan lebih kepada unsur tanah. Jadi you punya ubat mesti boleh main. Dia bagi, dia pukul sekali je. Dia bagi ubat orang sakit A ni, sakit B, bagi sama. Tapi yang Islam tak ada gitu. Sebab tu tuan-tuan baca surah, ada orang dia suka dengar surah Maryam, ada orang dia suka dengar surah Yasin, ada orang suka siapa tuan-tuan, lain-lain. Sebab ciptaan dia tu dia berbeza-beza. Badan walaupun nampak sama manusia, tapi Allah jadikan dia macam galian. Nabi SAW kata seperti galian. Macam mana kamu tahu galian itu? Macam tu lah. Dia berbeza, beza-beza macam tu. Dia boleh match dengan match dia je. Contohnya macam seorang suami kan, dia tu jenis kategori apa? Dia boleh lekat dengan orang macam ni je. Jadi bila kalau perempuan yang lahir macam tu, maka itulah jodoh dia insya-Allah. Kalau lawan dia tak boleh tuan. Macam lawan lah, duduklah sekantil ke duduklah berat, dia takkan boleh dengar. Betul tuan tengok kadang-kadang orang ni handsome, tapi dia kahwin dengan orang yang tak padan dengan handsome dia tu. Kan contoh lagi tu kan. Kadang-kadang tu kenapa jadi gitu? Tak, dia pasal ciptaan dia tu. Dia galian dia tu dia tak kena tahu. Kawan-kawan dia kata, kawan-kawan yang nak dia dulu ramai-ramai yang lawan-lawan tu. Macam-macam tu yang macam artis pun ada, tapi dia tak sangkut dia. Dia nak yang tu juga. Adalah tu agaknya orang tu memakai lah tu. Tuan-tuan tu je lah kerjanya. Kan? Kadang-kadang kita tu lah yang paling yang rare kali kan. Memakai lah tu kan. Tak ada apa lah tu. Tak kena-kena kot. Kan? Kita biasa ayat tu lah logik kan. Jadi jadi Allah tak nak tanya kepada kita tuan-tuan ya. Kemudian yang keduanya, bila Lailatul Qadar ni? Bila Lailatul Qadar ni tuan-tuan? 10 malam itu ramai orang kata, ada kata awal Ramadan, ada kata tengah Ramadan, ada kata dan sebagainya. Memang sampai sekarang pun masih bunyi lagi. Ada yang kata sepanjang bulan Ramadan. Tetapi hadis yang paling kuat, yang paling ramai orang pakai adalah 10 malam terakhir daripada Ramadan. 10 malam terakhir daripada Ramadan. Itu yang ada nuzul Quran pun orang kata Lailatul Qadar, ada kata 17 dan sebagainya. Macam-macam tuan. Jadi maknanya banyak edisi, cuma yang banyak yang paling kuat. Yang paling kuat dan paling masyhur yang banyak dipegang oleh para ulama adalah 10 malam terakhir daripada Ramadan Al-Mubarak. Ada sempil-sempilnya, ada. Contohnya sempil yang dibuat oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali tuan-tuan, yang dikatakan oleh Syekh Hasan Asyadili. Siapa Syekh Hasan Asyadili ni? Syekh Hasan Asyadili ni ialah, kalau tuan-tuan ada buku tu, iaitu Syarah Al-Hikam. Syarah Al-Hikam itu kan banyak mengutip perkataan Syekh Hasan Asyadili, iaitu pendiri tarekat. Dikatakan tarekat Ahmadiyah ni pun gaduhnya daripada Syekh Hasan Asyadili sebenarnya. Syekh Hasan Asyadili tuan-tuan ya. Maknanya dia pecah lama-lama dia jadilah Ahmadiyah macam ni. Dia asalnya memang daripada Syekh Asyadili, dikenali sebagai ulama sufi yang terkenal lah. Dia kata, aku ni sejak daripada akil balik, sejak daripada akil balik, aku akil balik ni tak pernah miss Lailatul Qadar, dapat aja. Bayang tuan-tuan, kita ni daripada akil balik tak pernah dapat. Ni daripada akil balik tak pernah miss. Punyalah Allah Ta'ala jaga dia tu, tak pernah miss. Tapi dia kata, aku ikut kaedah Imam Ghazali rahimahullah. Ikut kaedah Imam Ghazali rahimahullah. Itu yang ada, itu yang kaedah Imam Ghazali ni agak terkenal sedikit lah. Agak terkenal tuan-tuan. Macam mana? Dia kata, jika awal Ramadannya jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya pada malam 29. Khabar itu. Itu sempit dia. Okey. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Isnin, dia kata Lailatul Qadarnya jatuh pada malam yang ke-21.
tengok cuaca tu dia cantik ni, macam ni. Kalau tadi tu Ustaz, kan kalau tadi tu, dan hujan pun macam tak lebat sangat, tak apa sangat kan, sebab masih malam tadi tu Ustaz. Jadi macam-macam lah dia punya ramalan dan sebagainya kan. Okey, ini saya nak beritahu awal, ini sekadar panduan saja, tak semestinya ya tuan-tuan kena ikut yang ini. Ya, ada juga para sahabat yang kata aku mendapatkannya setiap malam 29, antaranya Aisyah. Ya, Aisyah, saya kali aku jumpa dia benda ni aku dapat pada malam 29. Bilal dia kata aku dapat 24. Dan genap pula. Macam mana? Sebenarnya itu rezeki. Cerita dia, itu rezeki Allah Ta'ala bagi. Ya, kalau tuan-tuan kita ni bermunajat pada Allah ni banyak, itu rezeki Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan, ya, jadi bayangkanlah ya, kalau kita tuan-tuan kan, kita pernah dengar tak amalan sebelum subuh? Kan, biasanya orang wirid sebelum subuh. Pernah seorang lelaki datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, dunia telah meninggalkan aku, dan pula aku susah, bisnes tak jadi, buka ni tak jadi, buka tu tak jadi, ni tak jadi, dunia dah benci dengan aku. Rasulullah kata, pernah dengar tak? Ya, suatu kalimah yang mana dengannya Allah mencipta rezeki, Allah mencipta segala-gala di bumi ni semua dengan kalimah. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nabi kata. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kamu amalkan sebelum subuh, baca tu dan istighfar 100 kali sahaja. Dia pun amal. Dia amal datang lagi pun Nabi, dah kenapa? Tak jadi ke? Lalu orang kata, ya Rasulullah, sekarang dunia lah kerja aku, kena aku nak letak dunia ni pula. Maknanya dah terlampau, dia sibuk dengan benda dah macam mana dah, macam mana dia dah takut dengan dunia. Macam mana nak buat, maknanya jadilah mujarab lah. Kita duk fikir macam mana nak buat, macam mana orang tu buat. Kita ni besok buat tuan-tuan, sekali bangun tuan-tuan, semangat tuan-tuan, besok kan nak Ustaz cakap macam mana, besok kita perlu bangun. Bangun tuan-tuan tu dah sekali, forever terus. Lepas tu forever, itulah tuan-tuan, tu dah sekali tu kan. Maknanya nak istiqomah tu memang cukup susah. Tapi dalam bulan Ramadan boleh kan? Boleh. Cuba tuan-tuan biasakan, kita mesti sahur, betul tak? Lepas sebelum sahur tu cuba kita lewatkan sahur. Lewatkan sahur tu pukul 5.30. Lepas makan sambil kita imsak tu tadi, kita duduk berzikir. Cuba bayangkan daripada awal Ramadan sampai hujung Ramadan, kita buat benda yang sama. Macam tu tuan-tuan. Takkanlah 7 hari tak mustajab, takkanlah 14 hari tak mustajab, takkan 21 hari tak mustajab, betul tak? Maknanya ini dah sebab tu orang kata bulan Ramadan ni adalah bulan yang paling Allah memang untuk tarbiyah kita. Untuk tarbiyah kita tuan-tuan. Jadi itu kata tadi, Allah Ta'ala nak latih kita dalam bulan Ramadan macam ni. Jadi maksudnya ini rezeki daripada Allah Ta'ala kepada kita. La yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada boleh bagi syafaat melainkan dengan izin Allah. Ya, walaupun saya baca ayat Quran, tak boleh datang manfaat pada tuan-tuan kalau tanpa izin Allah. Dia mesti ada dua hala. Dia mesti ada dua hala. Tuan-tuan mesti rela, saya pun mesti cuba juga. Tuan-tuan pun nak dapatkan rahmat, saya pun nak dapatkan rahmat, baru boleh jadi tuan-tuan. Kalau tak boleh jadi. Tuan-tuan nak ubah orang yang tak nak, macam mana? Kan susah juga. Ya, susah juga tuan-tuan kan. Mereka dah terpaksa lah ya, dan sebagainya. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan tu macam itulah kaedah dia. Mesti ada tu ya, dengan izin Allah barulah benda ni boleh jadi. Saya ada cerita tuan-tuan ke yang orang yang ada alami yang dia punya apa tu besar. Ada kan? Dengan sedaya tu yang saya kata cerita tu yang kemaluan dia agak besar tu. Luar biasa kan? Ada. Dia dah meninggal lah. Jadi satu Ramadan innalillahi. Satu Ramadan dia dah innalillahi. Ya, dengan izin Allah dia elok. Dia dah elok, dah kecil, dah kecut dah. Nampak isteri dia pun tengok kecut apa sebagainya. Dan sebagainya kan. Tapi itulah. Ya, dia dah nak ke hospital. Saya pun kata tak apalah, pergilah je lah hospital. Saya kata tengok dulu apa masalahnya kan. Mungkin saya ni hanya boleh buat rawatan secara ni, saya bukan doktor kan. Bolehlah buat rawatan-rawatan macam tu, boleh dah. Tapi eloklah pakcik pergi hospital dulu kan. Tengok dulu, sahkan dulu apa puncanya.
Satu bini dia punya, dia tak nak pergi hospital pasal bini dia tak suka hospital. Jangan pergi hospital, dia kata. Tak payah abang kan? Tak payah pergi hospital tu. Jangan dengar cakap ustaz ni, kata. Dah. Dia kata, kan dia rujuk lah bini dia kata. Macam mana nak buat ni? Kan akhirnya terbuka hati dia nak pergi hospital. Pergi hospital kan? Pergi hospital. Balik hospital meninggal lah dia. Dah sayurlah pergi ke Bandung. Kan? Itulah ustaz lah ajak dia pergi hospital tu. Sebenarnya tu dah kata kotak-kotak, kita tak boleh nak kata macam tu kan. Jadi yang penting tu dah kata tadi. Kan dah hidup ustaz kan nampak dah suruh tu. Ustaz suruh pergi hospital dah meninggal lah dia. Macam mana tu? Hari-hari sekarang ni buat. Bini dia duk WhatsApp saya, duk marah. Kita faham lah. Dia lelaki tu kan, lelaki dia handsome, tampan. Ya sekarang dah jadi tu. Dah sorang-sorang tak sorang kan. Dah turun dewe kan. Dah tidur sorang-sorang lah sekarang. Macam mana? Jadi tuan-tuan, tu saya kata tadi, macam mana nak buat? Itu saya kata tadi, itu Allah Ta'ala lah punya kerja tuan-tuan. Kita cuma boleh tolong ya? Kita cuma boleh tolong saja tuan-tuan. Jadi maknanya dalam bab ni tuan-tuan, bermakna bahawa Lailatul Qadar ni jangan tuan-tuan spesifik pada benda-benda macam ni. Kata okey dah, malam tadi Ustaz kata 21 ni mana dia tak ada dah ni. Kan? Ini boleh melemahkan semangat tuan-tuan. Ya, kena ingat tuan-tuan, ada hadis yang kata memang setiap malam 29. Maknanya selagi boleh tuan-tuan, selagi mana belum sampai lagi habis Ramadan ini, maknanya selagi itu tuan-tuan masih ada peluang untuk dapat Lailatul Qadar. Ingat itu je dalam kepala kita. Sebab itu dalam khutbah Jumaat tu saya tambah. Dia kata cara macam mana nak dapat Lailatul Qadar. Saya tambah satu, iaitu sangkaan kita dengan Allah SWT ni. Sangka baik kita dengan Allah. Kita tak akan dapat Lailatul Qadar kalau sangka buruk tuan-tuan. Kalau kita kata Quran ini penyembuh kepada kita. Kalau kita sangka buruk dengan Quran tu, boleh ke ni? Tak akan ada lah tu. Tuan-tuan kena yakin. Keyakinan kita kena bulat dulu. Keyakinan kita kena bulat dulu tuan-tuan. Tu kena ingat tu. Ya tu. Ya, keyakinan kita kena bulat terlebih dahulu. Okey. Kemudian yang ketiganya, macam mana nak dapat Lailatul Qadar? Itu saya beritahu bila kan? Tadi bila tu dah selesai. Macam mana nak dapat? Okey. Yang pertama sekali tuan-tuan, nak jumpa macam ni, ini orang kata ini gifted lah. Ya, tuan-tuan jangan terpengaruh dengan tu. Bapak ni ada orang merawat juga dengan saya. Kan? Adalah orang terkenal juga kat bini ni merawat dengan saya. Bukan kata apa? Dah okey lah. Dia dah sampai bongkok tuan kan, dia nak kena operation buat dia punya batu karang. Kita dah rawat langsung sampai hari ni dah 3 bulan, tak payah operation pun. Dia boleh jalan, boleh bersukan dan sebagainya kan, maknanya aktif lah. Walaupun doktor kata masih ada batu karang tapi tak sakit kan, maknanya okey dah selesai lah, tak ada masalah. Okey. Masalah dia masalah dia masalah dia bila dia ada sakit kaki pula. Sakit kaki pula dia cari satu tukar ubat. Tukar ubat dia pula hebat macam mana? Dia masuk rumah itu, ada pontianak tidur. Tu. Dia buka bilik tidur, dah nampak dah tu. Alam sui. Tu bukan alam sui, satu bini saya. Okey. Macam mana nak koman dengan alam sui lah. Rupa bini orang tu. Kan? Macam alam sui pula. Bukan alam sui, satu bini saya. Orang tu lah. Jadi dia ingat dia nampak semua benda. Kan? Semua benda dia boleh nampak. Ya, apa yang kita tadi sebenarnya Tuhan dah tunjuk dah tu sebenarnya. Orang tu saja-saja agaknya dia cakap tu dia ingat tu. Kan? Dalam video orang tu pun dia kata langsung dia susah. Kan? Jadi akhirnya dia buat juga lah. Orang kita ni suka yang pelik-pelik macam tu tuan-tuan ya. Orang kita ni tu. Saya nampak tu dalam kereta tu ada tu. Saya nampak tu. Dia ingai tu panjang tu. Rambut dia panjang sampai ke lutut tu. Semua. Cakap 5 rumah tu. 2 rumah saya Ustaz. Mana dia tuan-tuan? Kalau tuan-tuan kita nak mengubah, nak apa pun, nak cari benda-benda ajaib macam tu, nampak-nampak macam tu, itu salah. Itu cara yang salah. Macam saya kata dengan budak ni, yang saya pergi kajang ni, tuan, dia buang dia punya rahim. Satu. Sekali rahim kedua dan buah pinggang. Ya, okey. Ya, tuan tahu cerita macam mana?
dia ubat. Orang tu biasa Ustaz, dia apa tak cakap kan. Lepas tu bila saya nak ubat tu, dia datang rumah, dia datang rumah, dia kata nak masuk bilik air sekejap. Masuk bilik air, keluar dari bilik air, dia pakai baju pendekar. Dia keluar bilik air, pakai baju silat dia, baju pendekar, kemudian dia keluarkan keris ke pinggang dia, sak keris. Dia pun bersilat. Dia kata, okey. Dia kata, ada benda ni. Apa semua. Tapi Ustaz, saya bukan kata apa Ustaz, dia memang baca Quran Ustaz. Quran Arab ni semua ni, memang doa dia banyak dia baca. Saya tak ada nampak benda yang kurafat pun. Saya nampak benda ni memang Ustaz ni, saya panggil dia Ustaz Pendekar. Kan? Saya panggil dia Ustaz Pendekar tuan. Oh, saya pun fikir, ya macam tu kalau saya beli baju silat, baju taekwondo, kan? Sekali nak melawat saya pakai baju taekwondo, ya agaknya mungkin orang ramai panggil saya kok, kan? Fikir macam tu kan, nak jadi juga macam tu, kufu ke apa semua kan. Kalau Ustaz Pendekar, habis kata apa? Saya bayar dia 3,500. Pakai baju pendekar dapat 3,500. Pakai jubah ni haram. Haram jadah dia tak nampak pun. Kan? Saya pun fikir-fikir, okey tak kisah lah. Tapi tuan-tuan nak bagi tahu, akhirnya apa jadi pada anak ni? Bukan nak kata apa. Itu yang kata tadi, saya kata dia kata tak nampak benda kurafat. Dia tak nampak benda yang sesat pun. Tuan-tuan, dia tukar baju pendekar pun dah sesat dah, betul tak? Setiap kali nak merawat dia tukar baju pendekar. Itu pun dah nampak tak betul dah, betul tak? Setiap kali nak merawat dia nak pakai keris, dia nak buka keris, nak bersilat tu. Untuk apa dia nak bersilat tu tuan-tuan? Contohnya kalau sembahyang hajat, okey lah. Kan nak merawat tu sembahyang hajat, dia bersilat tu tak tolong dengan siapa? Betul tak? Contoh ini cerita ni. Contohnya orang tu nampak macam tu kan, contoh macam tu. Kadang-kadang kita ni suka tengok benda yang macam tu. Kemudian tahap kita ni jahil, kita tengok benda jahil, kita seakan-akan macam benda ni Islam, benda ni macam ni, sebab yang menilai itu orang jahil. Betul tak tuan? Orang tak kerti menyanyi, menilai menyanyi. Macam mana tu tuan? Mestilah tak betul, betul tak? Mestilah orang yang arif menilai orang yang tu. Barulah jadi jatuhlah cerita kan. Akhirnya satu-satulah dah selesaikan. Kita dah selesaikan. Itu contohnya macam tu. Jadi maknanya ni dah saya kata tadi, kita jangan fikir benda ni. Lalu kadang ni fikir pokok sujud. Fikir air tu saya malam tadi Ustaz, saya dah angkat dah malam tadi tu. Saya dah buka dah beli air tu, semua air tu air batu. Itu yang saya buat tunggu cair tu sama apa. Itu yang saya tak sembahyang subuh pagi tu. Kan air tu yang tak sembahyang subuh pagi tu. Kalau air tu dia lancar tu, saya sembahyang tu. Sebab air tu dah jadi air batu, tak dapat tu. Tu yang kosong pun tak dapat tu. Malam tadi tu yang sahur pun tak dapat. Itu tak logik tuan. Itu tak logik. Tuan-tuan jangan fikiran tu kadang ni mesti tuan tengok benda-benda macam ni. Dia nampak bulan bintang di bawah tangguh naik ke langit. Itu bohongan tu tuan-tuan. Tiba-tiba pula ada Jibril lah kopak-kopak datang kan jumpa tuan. Apa pula kupu kau Jibril pun kita tak tahu. Mana satu tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang mata kita ni tak tahulah ngobang macam mana kan. Itu jangan. Dalam Islam itu semua buang dulu. Yang pertama kita dapat satu keadaan ni. Pertama sekali tuan-tuan ialah niat saya kata tadi, nawai itu tuan-tuan sudah betul. Yakin dengan Allah SWT yang kau ni tak zalim. Kau respon ini milik Allah SWT. Kita sangka baik dengan Allah. Nombor 2, solat fardu. Fardu ni dah satu wajib. Kalau orang tak solat, dia kata dapat satu kadar. Tu belik tu. Contoh yang solat tak dapat, dia yang tak solat dia dapat. Macam mana tu? Kan boleh kan? Boleh tu. Jadi jangan dengar cakap orang macam tu. Tak boleh dengar. Solat mesti jaga. Tinggal lagi dalam 10 malam terakhir ni, kan dalam khutbah tersebut tambah sikit, iaitu kita ni solat, kalau kita sekarang kat Malaysia ni isyak sampai subuh. Isyak dan subuh berjemaah. Isyak, kemudian kita sembahyang tarawih berjemaah dan sembahyang subuh berjemaah. Kau dapat tu sebenarnya. Maknanya boleh kalau dapat malam tu dan betul-betul pada satu orang tidur malam tu, memang dia dapat tu. Walaupun tuan-tuan tak dapat benda jahit, tapi sebenarnya tuan-tuan dah dapat dah sebenarnya. Sebenarnya dah dapat besok. Buka buku amalan besok memang ada. Tuan-tuan antara orang yang dah dapat Datuk Qadar, tapi tak perasan dah dapat benda-benda tu. Pada itu ada tuan-tuan. Tak semestinya benda-benda jahit. Tapi syarat dia mesti
Nabi SAW kata, siapa yang sembahyang isyak berjemaah, maka dia seperti membangunkan separuh malam. Isyak dan subuh berjemaah, dia seolah-olah membangunkan seluruh malam. Siapa yang bangun tarawih bersama imam, man qama ma'al imam, siapa yang tarawih bersama imam hatta yang sarifah, sehingga selesai, dengan syarat dia selesai sama dengan imam, bukan dia selesai dulu. Bukan dia selesai dulu, bukan. Imam selesai baru selesai. Imam belum habis dia dah pergi ngeteh dulu, itu tak pakai. Ya, tu siapa yang selesai bersama imam hatta yang sarifah, imam bangun dah balik baru kita. Tu dia maknanya selesai. Maka Nabi SAW kata dia seolah-olah dapat pahala membangunkan seluruh amalan tu. Itu sebab orang tarawih bersama imam. Itu tujuan macam tu. Kalau tuan-tuan imam tak ada masalah, boleh saja, tak ada masalah sebenarnya, boleh. Dengan syarat kalau ada imam dah ikut, kena habiskan. Itu yang sebahagian orang kata kalau imam berdua dia lagi. Kalau motor dah tunggu habis tu, habis yang 8 dah. Cari yang 8 dah. Itu sebab ada masjid kadang-kadang dia sengaja cari yang sikit tu. Tak apa dah, kan? Tak apa lah, pada saya tak ada masalah, tuan kan? Pada saya tak ada masalah lah, boleh, kan? Tak ada masalah. Okey? Ya, tak ada masalah. Ya, jadi sebab benda tu sunat je. Kalau benda wajib tu lain lah, saya mungkin saya lain kan, tapi benda tu sunat. Jadi itu kaedah yang pertama lah. Itu yang kedua mesti dapatkan tu. Yang ketiganya adalah puasa kita. Sebab puasa kita ni tuan-tuan kan, doanya mustajab. Jadi bila tuan-tuan puasa tu daripada sekarang dah boleh doa lah. Ya, ya Allah aku dapatkan Lailatul Qadar. InsyaAllah kita dapat Lailatul Qadar. InsyaAllah dapat. Ya, doa ya, aku dapatkan Lailatul Qadar. Jangan lagi 10 malam terakhir tuan, dugaan banyak ni. 10 malam terakhir kan dugaan banyak. Dengan kuih gayo, kuih bolu, kuih ni apa semua tu kan, habis semua langsir apa semua kan, sudah kan, lomang, cendol semua, tapi dodol, wajib habis semua buat tu kan. Banyak orang yang tak kosong ni 10 malam terakhir. Kan? 10 malam terakhir ni ramai yang tak kosong tuan kan. Jadi tu. Kadang bagus juga polis ni kata, berkemungkinan kertas negeri itu tak ada, kan? Mungkin ni semua penuh. Macam ADC dah saya dengar ni. Semua dah susah hati duduk rumah menung dan kalau boleh kongsi pun tidak. Kalau boleh kongsi sekarang tak gayo pula macam mana. Semua dah fikir sekarang ni. Semua dah fikir tuan. Ya, semua dah fikir. Ya, sebab orang tengah memperhalusi. Kan, sekali polis-polis semua tengah memperhalusi macam mana nak buat ni SOP raya ni. Macam mana nak buat tuan. Bazar Ramadan dah terbukti dah. Kes meningkat. Terbukti dah tuan kan, bazar Ramadan. Ya, dah kes dah betul-betul tuan tengok 3,000 ni. Raya ni tak tahu macam mana. Ni kalau bagi ni saya tak tahulah macam mana. Ya, jadi macam tu lah. Jadi maksud saya ni 10 malam terakhir ni biasanya dugaan pun cukup hebat juga. Ya, 10 malam terakhir ni pun amalan cukup hebat. Ya, dugaan pun cukup hebat. Ya, orang berpusu-pusu cari baju raya dan sebagainya. Kita ni tuan-tuan kenalah istiqamah minta pada Allah Taala, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar insya-Allah. Okey? Jadi ada persoalan setakat ni? Ustaz. Apa tandanya kita dapat Lailatul Qadar? Tanda. Masuk surga lah. Tanda dia. Betul. Okey, tuan-tuan, tanda kita dapat Lailatul Qadar ni ialah tanda. Kehidupan kita, amalan kita lebih baik daripada sebelum. Lepas Ramadan ni, tiba rasa sembahyang berjemaah tu senang. Ya, wirid tu lebih senang, baca Quran tu rasa minat, syukur tu tak. Lebih cenderung kepada ni. Ya, tapi tuan-tuan bayangkan kalau lepas Ramadan ni nanti lebih parah lah lagi tu. Elok-elok dalam Ramadan pakai jubah tuan, besok lepas Ramadan pakai sependek-pendek. Itu tak ada lah tu kadar tu. Kan? Walaupun kau cerita kau jumpa Jibril tengah minum air kau, tengah minum Jibril tengah apa tengah tengok TV rumah kau, tengok Astro kau. Ya, pasti yang tuan ya tak boleh pakai benda tu. Kalau kita tengok kehidupan dia lebih teruk daripada sebelum Ramadan ataupun semasa Ramadan, dia mesti dapat tu. Ya, tanda Allah menerima amalan kita ialah kita nak buat lebih banyak amalan soleh lagi. Tanda Allah tak suka ya Allah amalan kita tu ada masalah, ialah kita nak buat benda yang soleh lebih susah. Bayang. Ya, contohnya ada orang dia tak puasa. Dia tak puasa tu dia nak sembahyang zuhur susah.
Dan sebenarnya sama maknanya kalau kita fikir cara kasarnya, Allah tak nak tengok kau lah. Dalam maksudnya Allah tak nak tengok kau. Maknanya macam tu. Dia saja, maknanya ada je halangan tak nak tengok kau. Saya pernah merawat orang tuan, demi Allah saya kata, saya cerita. Saya dah berhenti depan rumah dia. Dah berhenti naik kereta dari rumah dia. Dia punya perasaan lain tuan. Dia berhenti rumah dia, pintu rumah semua tinggal keluar buka kereta, jalan pergi rumah dia je. Punya dekat tuan, dah nampak lah macam mana. Dah nampak dah. Tapi dia tak mau turun. Dia tak mau, dia macam tak apalah kata. Nanti dah duduk. Kan? Dalam ada biasa dia kata nanti dulu kita pergi dulu rumah dia. Lepas dia macam tu tiba-tiba ada call masuk. Ustaz dia dah berhenti rumah dia tu, terus saya pergi rumah depan. Dah berhenti tadi kan, terus pergi. Kan? Kemudian bila balik, bila saya dah selesai rumah saya on the way dah pergi rumah dia. Saya pun masak. Abang, saya dah on the way ni, apa semua ni. Mana saya nak. Saya tu tak balas. Dan rutin pun tak ada. Apa semua kan, saya pun call. Call apa jiran dia. Apa semua. Rupanya dia dah tinggal. Baru je. Maknanya, tu lah orang kata. Kalau kata Allah Ta'ala dia tak bagi kita, dia letakkan. Dia letakkan. Macam tu lah. Macam tu juga apa ni, guru saya pun sama. Kadang dia pegang kaki kita kan. Betul, dia pegang kaki tu. Dia pegang kaki kita tu, dia sejuk, dia naik ke atas. Contohnya tuan-tuan punya kaki ni sejuk, besok tuan-tuan tengok lutut dah sejuk. Dah sejuk. Biasanya itu tanda tuan-tuan nak pergi arwah ke alam barzah tu. Itu biasanya tanda tuan-tuan nak pergi ke alam barzah kan. Biasanya macam tu. Bila dah nampak sejuk tu dah makin naik, tuan-tuan beramal lah, jalan tak yalah tunggu lagi. Dia tunggu dah sampai jadi panas sampai bila kan. Bila kita dah nampak ada tanda-tanda tu sampai-sampai lah kita ikhtiar cari cara-cara jalan macam mana. Walaupun rawatan Islam tu, itu rawatan Islam tu Islam cara Islam tak masalah pula. Kalau mati pun syahid. Mati dalam kata merawat dalam kaedah Islam, mati syahid. Tuan-tuan tu kadang-kadang kita ubah-ubah orang tu, kadang-kadang macam guru saya cakap kan. Saya pernah merawat orang, dia kata saya pergi rumah dia. Saya pergi, dia harus dia sendiri cerita arwah. Dia sendiri cakap, saya pegang. Orang tu sampai cakap tu, kenapa Ustaz orang pegang ni? Apa Ustaz? Saya nak mati dah tu. Tak adalah kata. Banyakkan istighfar lah. Tapi dia tahu lah. Lepas tu dia kata saya pun ada sekali, ini arwah dia cakap kan, ada sekali saya pun bertolak lagi airport. Sampai airport, isteri dia call, Tuan Guru, apa ni baru saja meninggal. Tadi dia gurau kan, dia baru je meninggal. Maksud saya tu macam tu lah. Kita ni tanda-tanda ni kita tak boleh nak apa kan. Tinggal lagi kalau ada tanda pada diri kita tu, maknanya kita nilai diri kita ni ada tanda-tanda yang kita ni lebih jauh daripada agama, maknanya itu bahaya. Kalau lepas Ramadan ni kita lebih dekat pada agama, itu tanda baik. Maknanya mungkin Ramadan ni tadi Allah akan terima kita punya ibadah. Kalau lepas Ramadan dan sekarang kita langsung tak ingat masjid, tak ingat surah, tak ingat nak datang, tak ingat nak sedekah, maknanya itu tanda-tanda yang bahaya. Sebab itu saya kata tadi, tanda Allah Ta'ala terima amalan kita ialah kita rajin nak buat amalan soleh lagi. Kalau tanda Allah Ta'ala tolak amalan kita ialah kita rasa liat nak buat tu. Itu yang paling besar lah dunia ni. Banyak tanda lain lagi, tapi itu tanda yang paling besar lah. Yang sedang kita tengok pada diri kita. Sebab itulah para sahabat lepas hadir Ramadan mereka akan doa, taqabbalallahu minkum. Itu yang kita baca tu. Taqabbalallahu. Dia pun salam, tak ada kata selamat raya je, selamat raya. Tak ada. Dia orang ni raya, kalau orang Arab ni raya tak ada sebut itu. Dia orang salam je taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu. Taqabbalallahu. Dia doakan tuan-tuan makbul amalan tuan-tuan supaya 10 orang tuan-tuan salam taqabbalallahu kan. Tuan-tuan doakan orang tu amalan makbul, maknanya tuan-tuan dapat balik. Dia cakap je lah, tu Nabi ajar budaya para sahabat tu lah dia. Dia salam macam kita lepas bayang kan, taqabbalallahu minkum tu imam cakap. Tapi dia pun sahabat ni, dia pun salam. Masa salam tu dia pun cakap taqabbalallahu. Taqabbalallahu. Tu jadi maknanya tu budaya masyarakat. Orang soleh sebelum kita, maknanya dia pun tahu bahawa amalan yang makbul tu satu kaedah. Itu yang paling utama sekali. Okey, jadi yang mohon maaf pada saya kasar bahasa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna fahma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukri Syamsuddin.